Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama aku Bukhari bin Hassan. Video podcast pada hari ini bertujuan untuk melengkapkan video tugasan bagi subjek penghayatan etika dan peradaban 2 MPU 3182 Open University Malaysia. Panjang betul. Tapi hari ini aku ada satu tajuk yang best nak share dengan korang, iaitu TMK, Tapak Kesepaduan Nasional. Sebelum kita pergi lebih lanjut, korang nak tahu tak apa itu TMK? TMK ni guys, stand for Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Korang nak tahu tak macam mana orang zaman dulu ataupun masyarakat dahulu nak berhubung? Sebenarnya kalau kita go back to the history, orang manusia zaman dahulu nak berkomunikasi banyak cara. Ada yang menyalakan asap, ada yang menggunakan burung, dan ada juga yang menggunakan kaedah orang ke orang. Kemudian zaman mengganti zaman dah jadi maju sikit. Kemudian ada media cetak dan elektronik, macam majalah, surat khabar, radio dan sebagainya. Namun kita ke hadapan lagi, apabila zaman semakin maju, munculnya media baharu yang kita sebut sebagai internet. So guys, bila ada internet ni, berlakulah satu revolusi digital besar-besaran di seluruh dunia, dan proses ini kita sebut sebagai proses digitalisasi. Seperti yang kita tahu daripada proses digitalisasi ini, ianya telah menghasilkan pelbagai aplikasi yang ada dalam telefon bimbit kita. Sebagai contoh seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram dan TikTok. Walaupun namanya berbeza, tapi tujuan dia satu, iaitu untuk memudahkan komunikasi. Dengan kemajuan teknologi terkini, komunikasi sekarang telah berubah secara 100%. Komunikasi di zaman sekarang berbentuk merentasi sempadan, merentasi masa dan waktu. Dan perkara ini yang kita kenali sebagai komunikasi global. Sebelum kita pergi lebih lanjut, mari kita teliti data ini. Populasi rakyat negara kita berjumlah 35.8 juta orang. Jika kita semak laporan penggunaan internet harian di Malaysia, sebanyak 3.9 juta individu yang menggunakannya setiap hari. Dan jaringan internet di Malaysia ini, kalau anda semua tahu, telah mencapai sekitar 97.7%. Manakala pengguna media sosial yang aktif di Malaysia adalah sebanyak 25.1 juta orang, yang bersamaan dengan 70.2% daripada keseluruhan populasi. Berbalik semula kepada topik kita ni tuan-tuan. Apabila berlakunya globalisasi ini, kita telah menerima pelbagai budaya daripada luar masuk meresap ke dalam negara kita. Sebagai contoh, kalau korang pernah dengar budaya-budaya yang pelik-pelik, contohnya seperti hedonism, secularism, pluralism dan juga isme-isme yang lain. Analogi dia lebih kurang macam ni lah. Korang bayangkan globalisasi ni seperti sebatang sungai yang besar. Dekat situ ada bermacam-macam jenis habitat, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Belum cerita lagi dengan haiwan-haiwan pendatang yang lain. So macam itulah juga dengan kepesatan TMK ni tadi. Penting untuk kita mempunyai etika yang teruji ketika menggunakan kemudahan ini. Perkara inilah yang disebut sebagai budaya berprestasi tinggi. Apa dia budaya prestasi tinggi ini? Budaya pun nak kena ambil exam ke nak skor? Dengan ada prestasi bagai tak nak saya je. Sebenarnya budaya prestasi tinggi ni adalah satu mekanisme kawalan diri untuk setiap individu ketika berada di alam maya. Ada beberapa mekanisme atau cara yang perlu kita teliti. Mekanisme yang pertama adalah pertuturan. Pertuturan ni apa tuan-tuan? Pertuturan ni percakapan lah. Cuma bezanya bila kita berada di alam maya ni, jari jemari kita yang menggantikan lidah kita. Sebab kita tak akan bercakap depan telefon kita tuan-tuan. Kita menaik. Jadi jari jemari kita lah yang akan menggantikan segala pertuturan kita. So penggunaan bahasa di situ kenalah formal, jelas dan teratur. Elakkan daripada menggunakan bahasa-bahasa short form. Contohnya macam kalau kita pernah tahulah, aku jadi AQ, saya jadi SY, buat jadi BT dan sebagainya. Sebenarnya lebih manis kalau kita gunakan bahasa yang formal ataupun yang menggunakan ejaan yang penuh, kerana lagi
jelas dan lagi mesra. Mekanisme yang kedua adalah perkongsian. Korang pernah dengar tak slogan, jangan share benda yang tak pasti? Sebenarnya ada budaya setengah masyarakat dalam negara kita ni yang suka sangat berkongsi sesuatu perkara yang berlandaskan emosi, bukannya rasional. Asalkan benda tu viral, meletup, banyak likes, boom, terus share. Tapi kesan dia, bila kita share tu, kita tershare pula perkara-perkara yang kontroversi, yang menyentuh isu-isu yang sensitif. Sebagai contoh, isu agama, isu kaum, isu bangsa, isu politik dan sebagainya. Akibatnya, ada orang lain yang melihat kita punya hantaran tersebut dan orang tu membuat laporan dan mengenakan tindakan undang-undang ke atas kita. Tak akan menyesal. Ingat, fikir dahulu sebelum share. Ketiga, pendekatan nasihat. Perkara ini penting kalau kita nak ulas sesuatu perkara ataupun kita nak tegur sesuatu budaya yang tidak elok. Jadi, tolonglah guna pendekatan yang sopan dan bertata susila. Ini sebab dia, nasihat yang baik lebih memberi kesan yang positif berbanding kita menasihati orang lain dengan cara yang kasar. Satu je yang kita kena ingat guys, nasihat ni ibarat macam batu permata. Kalau kita campak batu permata tu ke kepala orang lain dan kepala dia berdarah, dia suka ke dia marah? Mestilah dia marah. Sebab kepala dah berdarah, dia bukan kisah pun batu yang kena kat kepala itu adalah batu permata. Macam tu juga dengan nasihat. Kalau awal-awal kita dah sental kawan tu habis-habisan, macam mana dia nak terima nasihat kita? Jadi gunakanlah pendekatan yang berhikmah. Mekanisme yang keempat adalah debat. Bila cerita pasal debat ni, dah jadi satu benda kemestian di media-media sosial. Asal berdebat je, mesti ada isu. Asal ada isu je, mesti kita nak berdebat. Tapi bagi saya, okey je nak berdebat. Tapi asalkan kita ada platform dan topik apa yang kita nak debatkan. Topik sesuai lah. Okay. Ada beberapa cara untuk kita berdebat dengan cara yang elok. Yang pertama, kita kena ada sumber ataupun fakta yang tepat dan daripada sumber yang sah. Kemudian, mestilah ada solusi ataupun penyelesaian di setiap akhir perdebatan tersebut. Debat ni sebenarnya, dia macam brainstorm. Dia latih otak kita untuk berfikir dan cari jawapan. Tapi kalau kita asyik nak bertikam lidah tapi tak ada penyelesaian ataupun solusi, apa gunanya? Lebih baik kita hindarkan. Mekanisme yang terakhir adalah menyantuni etnik yang berbeza. Poin yang terakhir ini penting untuk semua orang tanpa mengira kaum dan agama. Kita mesti tahu sensitiviti antara semua kaum. Sebenarnya isu ini adalah isu yang sangat serius di media sosial. Apabila kita mulakan sentimen perkauman ini, masa untuk perbetulkannya akan mengambil masa yang sangat lama dan semestinya sangat-sangat merimaskan. Ia juga berkait rapat dengan stereotip sudut pandang kita melihat bangsa lain. Sebagai contoh, kalau kita melihat berlakunya kemalangan jalan raya, terus kita kata semua orang Cina itu kaki mabuk. Ataupun kalau kita melihat sekumpulan orang India bergaduh sesama sendiri, terus kita kata semua orang India ini adalah kumpulan gangster dan samsing. Macam tu juga dengan orang Melayu. Kalau kita dengar ada orang Melayu yang melakukan jenayah seperti membunuh, meragut, merempit dan sebagainya, kita akan kata, oh, orang Melayu ini semuanya malas, orang Melayu ini semuanya jahat. Tidak, salah sama sekali. Bila perkara ini berlaku, jangan kita terus generalize ataupun kita pukul rata semua orang tersebut mewakili bangsa dia, kerana ini adalah sikap individu dan bukannya daripada sikap bangsa itu sendiri. So kesimpulannya guys, dalam konteks perpaduan nasional ini, kita kenalah beradab dan beretika apabila kita berinteraksi sesama sendiri di alam maya. Sekarang ini fenomena seperti hate speech, scammer, fake news dan deepfake semakin berleluasa dalam kalangan rakyat. Fitnah telah menjadi satu kebiasaan dalam budaya zaman kita ni. Maka tanggungjawab kita adalah untuk mengawal diri kita sendiri supaya kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi ini dapat digunakan sebaik mungkin untuk kesepaduan nasional. Okey, setakat itu sahaja kita punya podcast pada hari ini. Jumpa lagi pada video yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.